Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali ke kitab kita Hidayatul Mutafakkirin, muka surat yang ke-22, baris yang ke 1 2 3 4 5 dari bawah, dan kalam itu di situ kita berhenti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Dan kalam itu masih lagi memperkatakan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan kalam itu satu jua, dan baginya berbagai-bagai namanya dengan aktibar ta'alluqnya. Kalam Allah Subhanahu wa taala satu, tidak berbilang-bilang. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tunggal, esa pada sifat. Bermaksud kudrat satu, iradat satu, kalam Allah satu. Tapi apabila menyentuh tentang suruhan, misalnya amar di sini, maka dia panggil amar, al-amru, maksudnya perintah, suruhan, suruh buat. Kalau melarang, an-nahyu, maksudnya melarang. Itu maksud pelbagai nama. Mengikut takluknya. Kalau pada amar, pada perintah, atau takluknya. Tempat takluknya pada perintah. Kalau pada an-nahyu, tempat takluknya pada larangan. Fungsi, tugas pada amar, perintah Allah perintah. Fungsi, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala pada an-nahi, laranglah, ya. Maka jika takluk ia dengan menyuruh perbuat sesuatu, dinamakan dia amar. Kalau kalam itu berfungsi pada suruhan, itu dipanggil amar. Al-amru, perintah. Dan jika takluk ia dengan menegah daripada perbuat sesuatu, dinamakan dia nahi, nahyun. Ya. Itu larangan. Nahi, amar ini bahasa Arab, ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, bahasa Urdu, nahi, jangan. Baik. Demikianlah engkau kata pada tiap-tiap pekerjaan yang ditakluk akan dia. Begitu jugalah dengan perkara-perkara persoalan yang lain. Seperti dalam Al-Quran ada al-wa'du. Al-wa'du maksudnya janji, janji baik, janji balasan baik. Al-wa'idu, janji balasan buruk. Ya. Al-qasas wal-akhbar, ada berita-berita, ada singkatan-singkatan cerita. Ya. Begitulah yang sebaliknya. Seterusnya. Baik. Ada berapa ayat Quran? Siapa ingat? Kita buat interaksi sikit. Sebenarnya itu apa ni? Retorik saja, retorik. Maksudnya tuan-tuan kalau ditanya tak payah jawab. Saya hanya untuk merangsang tuan-tuan saja supaya ini. Kada nak jawab. Retorik ni mainan bahasa saja. Untuk nampak macam ada interaksi dengan tu. Tuan-tuan nampak serius sini. Baik.
Ada 6.236 ayat Dah yang kita dengar, kita hafal, ingat daripada kecil-kecil dulu ada 6.666 dari mana? Itu persoalan dia. Dan saya memang pernah kira dengan seorang sahabat yang berkelulusan, yang hafiz Al-Quran dan kelulusannya qiraat. Kita kira sama-sama dalam Quran yang kita pegang ini, yang kita gunakan di Malaysia, mushaf yang kita gunakan di Malaysia ini ada 6.236 ayat. Dan ta'rifnya kalamullah al-mu'jiz, kalamullah yang bermu'jizat, al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahif, yang tertulis dalam mushaf-mushaf, al-mabdu'u bi suratil fatihati, yang bermula dengan surah al-fatihah, wal makhtumu bi suratin nas, dan berakhir dengan surah an-nas. Taban adalah tilawatuhu muta'abbad, tilawatuhu wal muta'abbad bi tilawatihi wal manqulu bit tawatur bil lafzil arabi, dengan lafaz Arab. Yang dapat 6.666 itu apabila sudah diklasifikasikan, dimasuk ke dalam kelasnya. Ada dimasukkan di bawah al-amr, perintah, suruh, 1.000. Dan ayat-ayat yang berbentuk an-nahyu ada 1.000. Ayat-ayat yang berbentuk al-wa'du, janji baik, janji balasan baik, ada 1.000. Dan yang berbentuk al-wa'idu, janji balasan buruk, ada 1.000, 4.000. Dalam bentuk al-qasas wal akhbar, dalam bentuk kisah-kisah dan berita-berita, cerita-cerita yang ada datang dalam Al-Quran, ada 1.000. At-tamsil wal ibar, ibrah, pengajaran dan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, ada 1.000. Ada berapa tuan-tuan dan puan? 6.000. Baik. Ayatul ahkam dia panggil, berkenaan halal dan haram. Al-halal wal haram ada 500. 6.500. Doa dalam Al-Quran ada 100. Berapa? 6.600. Nasikh wal mansukh, yang masuk bawah kategori ni, ada ayat Al-Quran sebenarnya yang ada ayatnya tapi hukumnya mansukh, ada hukumnya tapi ayatnya mansukh. Ada 66 nasikh dan mansukh. Kita dapat jumlah 6.666. Kita dengar daripada kecil-kecil dulu Tok Bomo kata urat dalam tubuh kita ni sebanyak ayat Al-Quran 6.666. Dari sinilah diambilnya. Ayat itu sudah diklasifikasikan di bawah tajuk-tajuk yang kita sebut. Maka ada ayat Al-Amr, itu juga ayat An-Nahyu. Tuan-tuan jelas tak? Berulang dalam kelasnya. Ayat itu berulang. Ayat yang sama tapi disebut dalam akhbar, dalam berita, dalam cerita pun ada, misalnya dalam contoh dalam An-Nahyu pun berulang. Itu yang kita dapat 6.666 ayat. Itu selinganlah. Al-mabdu bi suratul Fatihati wal makhtumu bi suratin Nas. Ini kita ulang lagi sebenarnya tak? Cara nak mudah ingat. Surah pertama dalam Al-Quran apa dia? Dimulakan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau tidak ada bismillahnya, tanpa bismillah 6. Letakkan 6 di pangkat. An-Nas tanpa bismillah ada 6 ayat. Letakkan 6 di ujung.
Dan Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Banyaknya 10 ayat, 5 ayat, ada 1 ayat, ada sekali pernah setengah ayat. Selama berapa tahun? 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Jumlah semua sekali 23 tahun. Maka turunkan 23 tahun tu antara 26 yang pertama dan 6 yang terakhir. Kita akan dapat nombornya 6236. Baik. Itu ulanglah sebenarnya. Banyak kali juga rasanya di masjid ni. Tapi tak apa. Pada pengulangan banyak manfaat, faedahnya. InsyaAllah. Jadi kalau ayat itu takluknya pada amar, pada suruhan, namanya amar. Kadang pada larangan, namanya nahi. Ya. Kalam Allah tetap satu. Baik. Bermula dalil bersifat Allah dengan kalam, iaitu firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kallama Allahu Musa taklima. Artinya telah berkata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sebagai perkataan. Maksud sebagai perkataan ialah memang benar-benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berkata-kata dengan sebenar-benarnya. Ya. Taklima tu kalau kita belajar bahasa Arab dalam nahwu dia panggil maf'ul mutlaq, masdar. Apabila perkataan ataupun ayat dikuatkan, ditakkid dengan masdar taklima itu, maka dia betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Tak boleh nak takwil lagi. Tak boleh nak kata ini majaz, kiasan sahaja. Tak boleh. Sebab disebut wa kallamallahu Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Kalau dia gunakan masdar sebagai maf'ul mutlaq. Ya. Misalnya darabahu darban. Dia pukul, betul-betul pukul. Bukannya pukul dengan kata-kata saja. Memang pukul dengan tangan ataupun dengan alat dan sebagainya. Contoh. Ya, bila dia menggunakan masdar untuk maf'ul mutlaq. Jadi tak boleh takwil. Tak boleh takwil lagi bahawa ini adalah kiasan. Tak. Ini majazi saja, majaz saja. Tak. Memang Allah SWT berkata-kata. An-Nisa ayat 163. Cuma dalam ahli sunnah wal jamaah ada dua pegangan. Yang pertama, Allah SWT berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam dengan kalam nafsi. Bagaimana? Wallahu a'lam. Allah Maha Kuasa untuk memperdengarkannya pada Nabi Musa alaihi salam. Ini pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan yang kedua, bahawa yang didengar oleh Nabi Musa alaihi salam itu adalah kalam lafzi. Tuan-tuan jelas ya, kalam nafsi dengan kalam lafzi? Jelas ya? Kalam nafsi itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim, berdiri pada zatnya, yang tidak berhuruf, bersuara. Kalam lafzi yang Allah SWT perdengarkan. Maka yang didengar oleh Nabi Musa AS itu adalah kalam lafzi, itu mengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ataupun pengikut-pengikutnya dipanggil Maturidiyah. Kalau pengikut-pengikut kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, digelar Asy'ariyah. Menurut Al-Asy'ariyah, kalam nafsi. Menurut Al-Maturidiyah, kalam itu kalam lafzi. Wallahu a'lam. Tapi benar-benar Allah SWT berkata-kata. Tambih. Tambih ini daripada nabbaha yunabbihu. Tambihan, munabbihun, munabbahun. Nabbih, la tunabbih. Tambih.
Kalau jam loceng tu orang Arab panggil as-sa'atul munabbihah. Jam yang mengejutkan, yang memperingatkan kita sebenarnya. Masuk dah waktu subuh. Ring kata dia. Ni tambih maksudnya apa? Dia nak menarik perhatian kita. Ingat molek-molek ni. Ingat molek-molek ni yang nak disebut ini. Tiada harus, maksud tidak harus, haram hukumnya. Kita kata Quran ini makhluk. Ya. Dan jika ada ia melengkapi atas beberapa huruf dan beberapa kaifiat kalam yang baharu sekalipun, tak boleh kita katakan Quran itu makhluk. Walaupun ada hurufnya, ada kaifiat kalamnya, boleh dibaca. Ya, kerana memberi waham akan baharu Quran nafsi. Kerana akan memberi waham, menimbulkan syak. Contoh, terutama di kalangan orang awam, bahawa Quran nafsi itu juga baharu, iaitu sifat kalam yang qadim, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Kecuali, kata para ulama usul, dalam majlis pengajian bagi pelajar-pelajar, talibul almi, pada orang awam tak boleh sama sekali, sebab akan menimbulkan waham kepada mereka, mengatakan bahawa nanti Quran makhluk, dan dimaksudkan Quran ialah kalam Allah SWT, iaitu kalam apa? Kalam nafsi yang berdiri pada zat Allah SWT. Kalam nafsi yang berdiri pada zat pada Allah SWT itu, pada zat Allah SWT itu, dia tidak makhluk. Sebab itu dia tidak bersuara, dia tidak berhuruf. Dan dalam Quran berhuruf dan boleh dibaca, bersuara, itu disebut kalam lafzi. Kalam lafzi. Ya, kalam lafzi. Lepas itu Ustaz, yang kita takrifkan ke Al-Quran itu tadi disebut kalamullah. Ini kalamullah, kalamullah. Dengarlah kalamullah, menghafal kalamullah. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, contoh. Disebut kalamullah. Kalamullah. Tetapi itu dipanggil idhafatut tashrif. Idhafatut tashrif, disandarkan kepada Allah SWT kalam itu, kerana kalam itu mulia, hebat. Kalam itu lah yang menerangkan dengan madlul, dengan petunjuknya, kalam nafsi. Ya, kalam lafzi, ya, kalam lafzi itu lah yang menunjukkan makna kalam nafsi. Kalam nafsi. Ya, Allah SWT perintahkan suruh sembahyang, aqimus salah, contoh. Maka bagaimana kita faham? Melalui kalam lafzi. Maka madlul, petunjuk kepada kalam lafzi itu dipanggil dilalah mutabaqah, maksudnya sama dengan kehendak Allah SWT, sama dengan kalam nafsi. Petunjuknya sama dengan kalam nafsi. Petunjuk kalam lafzi, petunjuk Al-Quran itu maknanya sama dengan kalam nafsi. Maka disebut kalamullah. Idhafatut tashrif dipanggil. Idhafatut tashrif. Kalau kita belajar bahasa Arab ada mudhaf ilaih, maka disandarkan kepada Allah itu untuk kemuliaan, kehebatan dan keagungan. Ya? Macam kita sebut Baitullah, bait itu rumah, disandarkan kepada Allah SWT. Bukan bererti Allah SWT itu ada rumah, dah. Ya? Gitu. Dipanggil idhafatut tashrif.
bukan idhafah sifat ilal mausuf. Kalau kita belajar bahasa Arab. Macam naqatullah. Naqatullah. Naqah ni unta. Mukjizat Nabi Saleh. Unta. Disebut naqatullah. Bukan Allah ada unta. Unta itu keluar dari batu, ya. Unta itu unta mukjizat. Unta mukjizat. Bukan unta Allah, bukan sebahagian daripada Allah. Tapi idhafah itu maksudnya idhafatut tashrif. Ya, dan disebut dalam surah Asy-Syams ayat 13. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka berkatalah Saleh kepada kaumnya, naqatallah tu unta Allah, jangan sembelih lah. Kerana kaumnya nak cuba sembelih. Wa suqiyaha, dan jaga waktu dia minum, ada giliran unta ni minum. Jangan kajut, jangan ganggu, jangan kacau. Bukan bermaksud naqatullah itu adalah unta Allah, sebahagian daripada Allah. Dah. Dia panggil itu apa tu, tuan-tuan? Idhafatut tashrif. Dan diidhafatkan misalnya kepada Allah SWT, farsalna ilaiha ruhana, maka kami utuskan kepadanya, yakni kepada Maryam, ruhana, ruh kami. Maryam ayat 17. Ruh kami itu siapa tu? Jibril alaihissalam. Bukan bermaksud Jibril tu ruh Allah, bukan. Idhafatut tashrif. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikah warruh. Ruh di situ siapa tu? Jibril alaihissalam. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kami tiupkan ke dalam rahim Maryam itu ruhi. Kalau terjemah sebiji ini, dia akan jadi apa? Ruhi, ruhku. Ini bukan ditiupkan ke dalam ruh Maryam, kepada rahim Maryam, kepada ciptaan Adam alaihissalam, kepada Adam alaihissalam. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini yang jadi masalah hakikat makrifat ajaran entah mana-mana yang mengatakan ruh qadim ni. Dia kata ruhi, dan kami tiupkan ruhku, dan kami tiupkan ruhku, aku tiupkan ruhku. Maksudnya ialah hidupkan, bukan ada ruh Allah SWT dalam ruh kita ini, dalam tubuh kita, dalam tubuh Adam itu. Bukan. Ya, idhafat tashrif sahaja. Ataupun ada jihah, dan aku tiupkan ruh kepada siapa? Kepada manusia, kepada Adam, dari pihak Jibril. Gitu. Maka Jibril yang meniupkan ruh itu. Bukannya ruhi itu balik ruh aku, ruh Allah SWT. Bila ruh Allah SWT diterjemah begitu, ditafsirkan begitu, maka kita ni ruh Allah SWT lah. Maka kita ni sebahagian daripada ruh Allah SWT. Itu yang menjadi-jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mengaku Tuhan ni. Motor dia tulis pada bukunya. Motonya mengembalikan manusia, mengembalikan semula manusia itu sebagai Allah. Mengembalikan semula manusia sebagai Allah.
Pasal apa tuan-tuan? Dia tak faham apa makna ruhi itu, nisbah idhafahnya idhafah apa. Ya, itu idhafatut tashrif. Baik. Bukan bermaksud bahawa roh itu adalah roh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Syahadan, habis dah tuan-tuan dan puan. Selesai. Bab kalam ini, ya. Dan harap-harapnya jelas bahawa kalam Allah SWT itu yang tidak berhuruf, tidak bersuara adalah kalam nafsi. Adapun yang kita baca yang terdiri daripada huruf yang termaktub dalam mushaf, maka itu adalah kalam lafzi. Yang dimaksudkan sebagai qadim dan tidak serupa dengan segala yang baru ialah kalam nafsi. Ya, kalam lafzi siapa pun tidak boleh nafikan. Siapa pun tidak boleh nafikan bahawa yang berhuruf itu yang boleh kita baca, boleh kita sentuh, boleh kita tengok, boleh kita tulis, itu adalah kalam lafzi. Kalam lafzi, ya. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran qadim. Al-Quran itu ialah kalam nafsi. Maka dipresentasikan oleh kalam lafzi. Kalam lafzi. Baik. Kerana kalam lafzi apabila menunjuk kepada kalam nafsi, maka iltizamiyah sahaja. Ya, bukan bermaksud bahawa kalam lafzi ini sama dengan kalam nafsi, berhuruf, bersuara, boleh ditulis dan sebagainya. Ya. Tapi madlul, petunjuk dia memang begitulah. Ya, sama. Apa yang ditunjuk oleh kalam lafzi, itulah yang ditunjuk oleh kalam nafsi. Maka itulah pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang duduk di pertengahan, tidak seperti Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk jelas-jelas, dan seperti Ghulatul Hanabilah yang sampai mengatakan bahawa kulit Al-Quran itu pun qadim. Ya. Helaian Al-Quran itu pun qadim. Tulisan Al-Quran tu, dakwah-dakwahnya pun qadim juga. Ya. Baik. Al-Quran qadim. Yang ada pada kita tu, yang boleh kita pegang, kita bawa, kita buka, kita baca, kita tulis, itu tidak qadim. Tuan-tuan jelas? Okay. Alhamdulillah. Selesai bab kalam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu